Ni barulah madam baju tidur ni. Tangan tu. Ha? Bodoh. Itu pun hang tak kerti buat. Buat lagi sekali. Melingkup. Suun, Assalamualaikum. Ya Allah, awak buta perut sangat hari ni. Awak buat kerja lagu ni. Tak baik, Cik. Ni semua membazir. Harta semua dalam rumah ni dengan duit aku yang beli. Walaupun duit aku, Allah yang bagi rezeki. So, kita kena jaga rezeki kita ni. Jangan buat perangai lagu ni, okey? Kalau buat perangai lagu ni lagi sekali, silakan melingkup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ni Cik nak baca hadis Nabawi satu ke hampa. Nah, okay, hadis Nabawi ini yang berbunyi, tak mau berapa mukadimah lah segala benda lah. Satgi buang masa, so kita terus ke sini. Okay. Alhamdulillah juga hampa nak dengar lagi suara aku yang petir halalintar ini, dan hampa melugai dengar suara aku yang lunak merdu dan lemah lembut itu. Jadi kita akan pergi ke hadis Nabawi hari ini, insya-Allah, yang akan memperkatakan tentang sombong. Siapa sombong sini angkat tangan? Okey. At-Tirmizi berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna dan Abdullah bin Abdul Rahman. Kedua-duanya berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamad, telah menceritakan kepada kami Syu'bah daripada Aban bin Ta'lib, daripada Fudail bin Amr, daripada Ibrahim, daripada Qamah, daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Nabi SAW baginda bersabda. Tu dialah. Ni kira bawang Islam lah, membawang Islam. Dia ni cerita dia ni cerita dia ni, dia cerita dia ni. Yalah, nak sampai kepada satu orang tu kan. Besok ni hampa boleh katalah hadis Nabawi ni dulu sekian-sekian masa pernah dibaca oleh Cik ni. Yang hampa ingat. Okey. Baik, apa Nabi kata? Nabi bersabda, tidak akan masuk syurga. Tak ada orang yang akan masuk syurga, orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun hanya sebesar biji sawi. Tu dia. Ada sombong. Kecil besar biji sawi itu pun tak boleh masuk neraka. Tak boleh masuk syurga. Dan tidak akan masuk neraka pula, yakni tidak kekal di dalamnya, orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan meskipun hanya sebesar biji sawi. Yang tu hampa tahulah, aku selalu bagi tazkirah biji sawi, biji sawi, biji sawi. Tetapi apa lagi Abdullah kata? Faham ke tak setakat ni? Mana kata orang tak boleh masuk syurga sekiranya dalam hati dia ada sebesar biji sawi kesombongan. Tapi ada sombong besar biji sawi, hang tak boleh masuk syurga. Walaupun hang jahat, hang dah masuk dalam neraka, tetapi tidak kekal di dalam neraka itu kerana ada keimanan sebesar biji sawi. Takat tu, faham? Kemudian Abdullah berkata lagi, kemudian seseorang berkata kepada baginda, dia berkata, sesungguhnya aku merasa bangga jika pakaianku bagus dan sandal, yakni sliperku juga bagus. Jadi ada seorang bertanya kepada baginda, kalau aku rasa bangga, aku pakai cantik, kasut aku cantik, ni cik tambahlah, handbag cantik, spek cantik, cincin cantik, apa semua yang mana cantik, adakah itu juga dianggap sebagai sombong? Ya Rasulullah. Kan, yang macam kita duk cop orang tu sombong. Okey, sombong, menunjuk lah apa semua. Macam aku pernah kata dulu, menunjuk.
dunia apa semua, niat apa semua macam tu. Apa Rasulullah kata? Nanti Sat. Baginda bersabda, suspend ni. Suspend lah pasal kita semua ni kebanyakannya sombong. Kerana nak menunjuk je kerja je kan. Yang ni hadis Nabawi ni sebut. Dia tu tanya, habis kalau aku ada baju yang cantik, adakah itu juga dia anggap sebagai sombong? Rasulullah pun jawab, jeng. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai keindahan. Ya, yang dimaksudkan kesombongan itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hampa pun seronok lah. Oh, maksud kata selama ni kami ni tak salah, tak berdosa lah Datuk. Datuk, Nanti saat Datuk nak uraikan. Jadi di sini, bila Allah kata sesungguhnya Allah menyukai keindahan, maksud kata di situ, Allah telah menciptakan keindahan. Dan apabila kita juga menyukai keindahan, maka itu adalah satu sifat yang baik. Sebab Allah sukakan kepada keindahan. Dia buat alam ni, dia buat matahari, dia buat bintang, pokok, bumi, laut, hidupan, segala semua tu indah belaka. Kita ambil bunga tu, punyalah cantik dengan kelopak kala ni, daun kala tu, inilah dengan burung dada bulu kala ni, paruh kala tu, kaki semua indah belaka. Kita tengok pun suka. Mana kata bila kita sukakan keindahan, mana kata di dalam hati kita kena ada satu sifat yang mengatakan bahawa keindahan itu milik Allah. Ya. Dan kita dapat keindahan itu dengan izinnya. Ya. Dan kita kena berzikir, yakni mengingati Allah apabila kita melihat sesuatu keindahan. Kalau kita beli handbag cantik, kalau kita beli baju cantik, kasut cantik, furniture cantik, kereta cantik, kita kena zikir dekat Allah, kata, ya Allah, inilah nikmat kamu yang telah memberikan kepada orang yang sipulan dan sipulan ini mencipta rekaan ini dengan penuh keindahan daripada ilhammu, ya. Apabila aku melihat pandanganku terhadap barang ini, maka barang itu juga kelihatan cantik kepada diriku. Alhamdulillah, subhanallah. Macam tu kena sebut. Bukannya ayat di sini mengatakan bila Allah menyukai keindahan dan kita itu sombong kerana itu, maka niat kita di hati, cantiknya ni aku nak belilah, simpan, nak tayang dekat orang dan nak tunjuk kata akulah ada rezeki, akulah berpeluang dan akulah yang seorang ni yang mempunyai itu. Maka itulah dia jatuh makna kesombongan itu di situ. Faham ke tak? Iaitu dengan menolak kebenaran. Kebenarannya apa? Kebenarannya, ya Allah, iaitu Allah itulah yang mencipta keindahan. Dan kita ini diberikan peluang menikmati keindahan. Faham ke tak apa aku maksud ni? Walaupun ayat di sini dikatakan yang dimaksudkan kesombongan itu ialah menolak kebenaran. Jadi kita kena kait balik dengan Allah menyukai keindahan tersebut dan merendahkan manusia. Jadi kalau hampa beli beg tu mahal, lepas tu hampa tayang kat orang dan menolak kebenaran bahawa beg yang hampa beli tu adalah daripada rezeki yang Allah bagi dan juga daripada ilham yang Allah bagi kepada sang pereka beg tersebut untuk kita lihat dan kita nikmati keindahan beg itu dan kita memilikinya dan kita menolak semua kebenaran bahawa itu adalah jalan Allah untuk memberikan kenikmatan kepada kita dan sambil-sambil itu kita merendahkan manusia yang lain. Macam mana kita merendahkan manusia yang lain? Dalam hati kita tulis itu, Alhamdulillah. Tetapi sebenarnya caption itu
yang peribahasanya sahaja. Yang makna sebenarnya adalah aku ada, hang tak ada. Aku mampu, hang tak mampu. Aku kerja kuat, dapat beli ni, hang pemalas, Tuhan tak bagi rezeki kat hang, pada muka hang. Betul tak aku kata ni? Jadi, boleh kita bertunjuk-tunjukkan segala benda rezeki yang kita bagi. Tetapi yang pertama sekali, kita kena zikir dekat Allah. Kita kena ingat ke Allah segala benda keindahan ini yang Allah suka adalah miliknya. Kita hanya diberikan kesempatan untuk menikmati keindahan itu. Dan kalau kita nak share keindahan itu, maka kita kena share dengan cara yang betul. Bukan sebaliknya. Faham nak cik? Jadi lepas ni kalau Mekah tu dah buka, Madinah dah buka, kita dah boleh melingkup pergi sana semua. Hampa nak beli pakai telekung baru yang cantik berkilat-kilat ke apa ke, yang berindah-rindah ke, yang diamond ke, dengan beg Dior hampa, dengan sunny shade hampa, dengan apa semua nak pergi keliling tu, boleh pakai. Pakailah cik, pakailah. Mak tak marah lah, mak tak marah. Hampa pakailah, tu duit agak hampa. Tetapi cik, sebelum hampa nak pakai, nak keribah sana sini tunjuk ke orang, kena zikir kepada Allah. Ingat niat tu elok-elok. Takut-takut kerana telekung yang mahal tu, kerana spek mata yang mahal tu, akan menarik kita dan menghalang kita daripada masuk ke syurga, kerana sekelumit biji sawi itu ada kesombongan di dalam hati kita. Eloknya, kalau hampa nak tahu, nasihat aku lah kan, nak beli telekung mahal yang cantik yang apa, pakai sajalah di rumah. Duk semayang elok-elok, senang, siapa pun tak nampak. Kita sendiri tahu, dan akan orang kata tu kontilah dengan apa yang kita sebut dulu selalu. Nak semayang kenalah pakai hal elok-elok, nak jumpa Tuhan. Satgi keluar sana sini boleh pula pakai elok, jumpa Tuhan tak pakai elok-elok. Ya, betul. Betul, kerana Tuhan suka keindahan. Tetapi kalau hampa ni, especially orang perempuan, semayang saja di rumah pakai elok-elok tu, awaknya kan. Kalau dah pergi semayang di masjid, alamatnya keribah sana sini lah, nak tunjuk kan. Tak mau, takut-takut nanti benda elok nak pergi semayang, pakai tutup aurat telekung, punyalah cantik, dah spend untuk agama punyalah banyak, tetapi sekelumit hati itu ada kesombongan, ianya akan menarik kita ke dalam neraka. Itu satu. Nombor dua, apabila kita memandang manusia yang lain dan kita merendahkan mereka. Mesti ada. Kalau aku pun, kalau jadi perempuan, Tuhan bagi beranak jadi perempuan, kalau akulah ni keadaan aku mampu, boleh belilah telekung berapa ribu-ribu tu semua tu, takkanlah aku tak akan rasa macam tu. Aku akan rasa lawan kerajaan. Tapi itulah manusia ni kan. Kalau hampa rasa hampa boleh demikian, maka semayanglah di rumah. Tak ada siapa tengok apa. Hang dengan Tuhan saja. Nak pergi masjid, pakailah hak bodoh-bodoh tu saja. Janji bersih. Tu dia lah, sampai lampu aku padam habis bateri. Faham ke tak? Minta tolong sangat-sangat. Takut segala apa yang kita buat, amalan ini akan membawa kita. Amalan cukup baik. Amalan cukup baik. Dengan niat cukup baik. Tetapi jika ada hasutan syaitan, itulah yang akan menyebabkan kita terpesong dan tergelincir. Okey nak, takat tu je lah. Nak abang kat hampa, lampu jalan ni pun dah padam, di BKL dah tutup. Assalamualaikum, wallahu alam. Salah nak tambah sikit lagi. Satgi hampa tersalah tafsir pula apa aku cakap. Habis tu yang Datuk layak tu. Aku layak nak menunjukkan bahawasanya itu adalah rezeki yang bagi, dan hampa boleh tengok apabila aku memiliki rezeki-rezeki yang Allah bagi itu, maka hampa pun naklah bekerja keras untuk mendapatkan rezeki-rezeki yang seperti mana aku dapati. Okey, lepas tu satu lagi, kalau balik kepada konsep telekung mahal tadi tu, dan sekiranya keindahan itu akan menggamit perasaan dan jiwa kita untuk berbuat kebaikan menggunakan keindahan itu. Contoh, kalau hampa rasa beli telekung mahal itu hampa rasa lebih khusyuk, silakan. Tapi jangan rosak dan cacatkan kekhusyukan
dan juga orang kata apa tu, minat kita untuk membuat amal kebaikan dan ibadah itu bertukar menjadi satu kesombongan dengan menolak kebenarannya. Faham ke tak? Habis tu Datuk beli kereta mahal-mahal itu takkan nak pusing dalam rumah saja. Pandai hang nak bertanya aku pula dah. Kalau dah beli kereta mahal itu, apilah semayang di surau di masjid tu. Tumpang orang naik masuk dalam tu. Tunjuk ke depa. Depa masuk pun. Fuyo, cantiknya dalam ni Datuk. Depa pun seronok, depa pun aku pun nak kerja kuat lah, nak beli kereta macam tu. Jadi apa saja keindahan yang kita dapat itu, kita kena gunakan ke jalan yang betul dengan niat yang betul dan tidak menolak kepada kebenaran. Faham tak? Tidak menolak kepada kebenaran dan tidak memandang rendah manusia yang lain. Masuk neraka berapa tahun?